Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kali ni saya nak sambung video untuk double integral bagi Cartesian coordinate ni. So sekarang kita nak lihat interpretation of double integrals of Cartesian coordinate untuk volume. Yang sebelum ni kita dah lihat macam mana nak cari area. So kali ni kita tengok pula macam mana nak dapatkan volume. So volume ni apabila kita punya integrand of double integrals adalah top surface minus bottom surface, maka kita boleh interpret integration ini sebagai volume in double integrals yang diberi oleh formula ni di mana untuk dapatkan volume dia adalah integration of fxy adalah top surface dekat sini minus gxy adalah bottom surface. Sebab bila nak cari volume dia melibatkan solid. Jadi bila ada solid, solid ni dia ada surface atas, dia ada surface bawah permukaan atas, permukaan bawah. Kalau tolakkan atas tolak bawah tu dan integrate pada region R. Region R ni adalah tengok kita punya projection tu dekat mana kalau xy lah. Tengok region R kita yang macam kita tengok region yang sebelum ni lah untuk double integrals dan macam ni. Jadi itu kita katakan dia volume. Jadi kita lihat example untuk volume untuk volume bagi double integrals ni dia ada ni example yang dua ni. Yang sebelum ni kita dah lihat yang area tu part yang pertama tu. So untuk example yang kedua ni adalah untuk volume by using double integrals find the volume of tetrahedron bounded by ni A, B dan juga C ni volume of apa ni lah. Jadi saya akan tunjuk setiap satu untuk yang example ni Jadi kita tengok example A dulu. Untuk example A ni, pertama sekali bila nak cari volume dia akan melibatkan solid. Bila melibatkan solid dia ada solid 3D. Bila melibatkan solid 3D, macam mana kita nak tahu solid tu bentuk apa? So ini kena refer semula chapter 1 masa kita lakar 3D craft. So untuk yang 3D yang kita akan guna adalah 3D yang common sahaja. Maksudnya dia bukanlah 3D yang pelik-pelik, ada bonggol sana ke, ada lengkuk sini ke, tak Sebab apa? Kalau 3D macam tu kita bagi software je lah yang soft. Jadi kalau 3D yang kita boleh lakarkan seperti yang kita dah pernah buat sebelum ni macam silinder, macam plane bila digabung dengan beberapa yang lain lah, dia boleh jadi solid juga Kalau plane tu kan saya pernah kata plane tu macam sekeping kertas kan, satah tapi kalau kita gabungkan dengan beberapa plane lain ataupun beberapa bentuk lain lah, dia boleh jadi solid juga. Kemudian apa lagi, cone yang pernah kita lakar sebelum ni box, semua benda tu lah. Jadi itu semua kita boleh cari dia punya volume, iaitu isi padu. So saya akan tunjuk beberapa contoh yang lain. Awak boleh refer kepada modul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau modul katalah tak bawa balik kan, so boleh refer soalan semester lepas. Dia tak jauh lah, kita tak boleh bagi 3D yang banyak sangat, yang pelik-pelik ataupun yang ni lah. Dia habis-habis pun tukar dia punya radius. Kalau silinder tu tukar radius, kalau tukar function sikit, itu je beza dia. Basically dia sama je, lebih kurang dia. Jadi saya tunjuk apa yang melibatkan yang boleh kita solve menggunakan Cartesian coordinate ni untuk cari volume. So untuk contoh yang A ni, kita ada tetrahedron bounded by plane 3x plus 6y plus 4z equal to 12 dan juga 3 coordinate planes. So ini kalau ingat lagi macam mana kita nak sketch plane ni. Ini plane So dia dah bagi tahu ni plane lah. So macam mana nak sketch? So ingat lagi, kalau 3D, kalau kita nak sketch, so 3D kita ada x,
Y dan juga Z. Ini ikut keperluan lah. Kalau kita ada Z negatif, nanti lukis Z negatif. Kalau tak ada, biarkan je lah, mana-manalah. Kalau ada Y negatif, lakarkan aksis untuk Y negatif. So macam tu je. Okey, sekarang kita ada plane yang ni 3x plus 6y plus 4z ni. Ingat lagi masa kita dapatkan plane ni, 3x tambah 6y tambah 4z. Macam mana kita nak lakarkan plane yang berbentuk macam ni? So dia ada beberapa cara lah. Yang pertama, masuk nilai. Yang kedua, kita bahagikan semua dengan 12. Sebab apa? Kita nak dapatkan ni 1. Okey, bila kita bahagikan dengan 12, okey, ni bahagi 12, setiap term ni lah, 12 bagi 12 dah dapat 1 kan. Jadi kita dapat dekat sini, kalau potong ni lah, kita dapat x per 4 plus ini y per 2 kan. Ini plus z over 3 equal to 1. Jadi bila sini dah 1, apa kita boleh lakarkan secara mudahnya untuk plane ni, iaitu x per 4, maksudnya pada x kita ada 4. Okey, point dia pada 4 untuk plane ni. Y sini 2, z sini, z adalah 3. Betul okey, so gabunglah untuk semua tu. So untuk lakar 3D ni, saya memang kalau guna pen ni memang agak susah, sebab susah nak adjust ni. Tapi kalau kat kertas, boleh guna pembaris lah, dia boleh jadi cantik Okey, dan kalau plane ni sahaja, dia macam kertas kat sini kan, kertas bentuk segitiga macam ni lah, dia tak ada bounded mana-mana. So sebab tu kita kena bounded dengan satu lagi lah, iaitu 3 dengan 3 coordinate planes. Okey, dia ada ni lah, satu plane yang ni, yang kedua 3 coordinate planes. So kalau 3 coordinate plane, maksudnya coordinate plane ni maksudnya pada xy ni maksudnya jadi macam floor dekat bawah ni, lantai Kemudian xz dia jadi macam tertutup dekat sini, dinding dekat belakang ni. Okey, satu lagi yz, dinding dekat belah sini. Satu lagi yang sini bawah dia. Gitu. Alright. So kita sekarang nak cari volume untuk inilah tetrahedronnya ni. Okey. Masa kalau kita nak dapatkan formula volume, ada pertama awak kena lakar 3D. Yang kedua, awak kena lakar dia punya X, dia punya R, region R dia. Okey, nak lakar region R ni 2 dimensi je, 2D je. Tapi region R ni dekat mana bergantung pada awak nak tengok dekat mana lah. So macam yang saya bagi tahu, projection dia ikutlah. Biasa projection kita akan lihat dari atas lah. So bila kita tengok dari atas, kita nampak R ni adalah projection pada XY ni adalah R yang di bawah ni kan. Kalau awak tak nak, awak boleh ambil pada XZ, tapi berhati-hati pada dia punya integration. So dia dah tak boleh fxy minus gxy lagi, dia tak boleh dalam tu. Jadi kita nak senang, kita ambil pada xy. Kalau tapi yang pada lain pun boleh juga ambil dia punya projection, tu tak ada masalah So sekarang saya nak ambil pada xy, maksudnya saya pandang dari atas, projection ni pada xy, maka R saya yang kat bawah ni, yang warna merah ni Alright, kalau saya tulis pula, kalau saya sketch R ni dekat sini, so saya dapat ini X dengan Y lah kan, X dengan Y sahaja. So pada X ni adalah 4, pada Y adalah 2. So, jadi ini memang tertutup Saya tertutup sebab apa? Ini kan ada dinding 2 ni kan, so dia tertutup. Jadi saya dapat region R adalah diberi oleh yang ini. Alright, okay. Senang je. So kita dah ada dua tu, 3D dan juga R. Jadi kita boleh cari dia punya volume. So volume, formula untuk volume diberi oleh formula double integration of Z1. Saya ambil Z1 Z1 adalah dia punya surface atas minus Z2 pada region R dA. Jadi kat sini kita dah boleh masukkan dia punya limit. Besarkan sikit lah, takut nanti panjang pula dia punya function, kita tak tahu So sekarang mula-mula saya nak masukkan dulu Z1 dengan Z2 ni apa dia.
Okey, Z1 ni kalau tengok daripada nota yang tadilah, Z1 ni dia cakap apa? Z1 ni adalah top surface Z2 apa? Z2 adalah bottom surface. Okey. So kalau top surface, kalau solid, saya rasa sebagai pelajar engineering, awak tak ada masalah nak faham untuk 3D. Sepatutnya lah. Sebab apa? Memang pelajar engineering lain sikit beza dengan pelajar kalau maths, kita memang belajar yang ni lah. Okey. Tapi untuk application dekat sini, so sepatutnya awak tak ada masalah. Jadi dah boleh faham kalau solid, mana top surface dia, mana dia punya permukaan atas. Top surface dia mana? So top surface dia, permukaan atas untuk solid ni berapa? 3 ke? Bukan kan? Permukaan atas adalah permukaan yang condong ni. Nampak kan yang dia condong kat sini? Ini adalah kita punya Z1. Okey, top surface. Mana bottom surface? Bottom surface adalah permukaan bawah. Okey, kalau solid ni permukaan bawah dia mana? Permukaan bawah dia flat dekat sini, iaitu inilah yang flat ni kan, yang lurus dekat bawah ni, iaitu ini kita namakan dia adalah Z2. Okey, permasalahannya apa Z1 apa Z2? Okey, kalau awak tengok Z2 ni dia senang je. Z2 ni dia flat dekat bawah. Maksudnya dia lurus saja di bawah. Lurus pada apa? Pada Z sama dengan kosong. Ni Z kosong So bila Z sama dengan kosong, dekat sini dia flat dekat sini. So maka kita katakan Z2 ni equal to 0. Apa Z1? Z1 3 ke? Z1 bukan 3. Sebab apa? Kalau 3 sepatutnya dia jadi macam ni lah. Kalau Z1 sama dengan 3, dia kotak macam ni. Pada Z sama dengan 3. Tapi dia bukan bentuk macam ni kan, dia bentuk condong ni. Jadi kalau bila dia bentuk condong tu, nak ambil dari mana tu equation tu? So tak perlu fikir manalah nak dapat equation ni. Tak perlu fikir jauh-jauh mana nak dapat equation tu. Saya padam ni. Oops. Mana nak dapat Z1 ni, iaitu dari equation Z1 ni kan, ni kan ni plane yang ni. So awak cuma perlu ubah dari equation yang ini. So equation yang ni tadi, okey, ni dah serabut kat sini, saya buat kat atas ni lah Kita ada 3x tambah 6y tambah 4z sama dengan 12. So sekarang kita nak z je kan. So z ni jadikan perkara rumus lah. So kita dapat 4z sama dengan 12 tolak 3y pula, 3x tolak 6y. So kita dapat z sama dengan, bahagi semua dengan 4 lah. 12 bagi 4 berapa? 3 tolak 3/4 x tolak 6 bagi 4, 3/2 3/2 So dapatlah Z1 awak yang ni, iaitu Z1 kita ni, benda ni Z1 ni lah. Saya dapat Z1 adalah 3 tolak 3. Kalau nak tulis dalam ni pun tak apa, 3/4 x tolak 3/2 y. Okey, itu saja. So dah dapat Z1 tadi berapa? 3 tolak 3/4 x tolak 3/2 y tolak 0. Sebab apa? Z2 equal to 0. Okey, itu Z. So macam mana pula dengan kita punya DA? DA nak tengok mana? DA ni tengok pada yang 2D ni lah. Ni nak dapatkan DA ni kat sini, dekat 2D ni Jadi ini kita dah buat sebelum ni. Kalau untuk yang segitiga ni ada dalam example sebelum ni. So buat macam biasa sahaja. Nak dy dx ke dx dy. So dalam case ni kita boleh buat mana-mana satu. Katalah saya ambil dua-dua available boleh try yang sebalik ni lah. So katalah saya nak buat dy dx. Bila saya nak buat dy dx, maksudnya x saya ni mesti number sahaja. Jadi bila number je x saya boleh ambil x saya dari mana ke mana. X dari mula region kat mana? Ni lah kan, ni mula region dekat sini, akhir region, ni region akhir sekali, X kat sini kan. Tengok X yang paling
paling awal dengan paling akhir. So X paling awal kosong, X paling akhir adalah 4. So masukkan itu saja, 0 sampai 4. Okey, Y kita tak boleh ambil point, Y kena ambil function. Jadi function Y yang sinilah pada paksi Y So pada paksi Y, ni paksi Y awak ni paksi Y. Maksudnya kalau bawah dia adalah yang ni kan, atas dia yang condong ni kan. So yang bawah ni apa benda ni, nama dia ni Y sama dengan 0. Senang je sebab apa, dia flat pada Y. Yang ni kena cari. Okey, dia ada beberapa cara nak carilah. Yang pertama, awak boleh dapat dari sini sahaja, iaitu buat Z sama dengan 0. Awak akan dapat Y ni berapa dekat sini Daripada sini pun boleh dapat Z sama dengan 0, akan dapat Y berapa. Yang kedua, cari macam point biasa yang sebelum ni, iaitu ini titik apa ni, ini 02 ini 40. Okey, jadi kita akan dapat Y sama dengan MX plus C C berapa? C 2 lah. M berapa? M adalah dia punya kecerunan, iaitu 2 tolak 0, 2 bahagi dengan 0 tolak 4. Dia kalau tengok awak boleh tolak juga ni lah 0, dia mesti dy dx, M dy dx. So Y tolak Y, atas ni tolak Y, bawah ni tolak X lah, sebab dy dx. Okey, so kalau tolak 2 tolak 0, mesti bawah mesti 0 tolak 4. Kalau awak buat 0 tolak 2, bawah mesti 4 tolak 0. Dia mesti ikut point So macam ni saya buat 2 tolak 0 dengan Y dy, X dia mesti 0 tolak 4. So negatif 4X plus C tadi saya kata berapa? C adalah pintasan pada paksi Y. Intersection line ni pada Y, dia intersect dekat mana? Pada Y sama dengan 2. Okey, so saya akan dapat Y sama dengan negatif X per 2 plus 2. Okey, nak buat apa dengan Y yang tu? Masukkan dalam integration. So Y bawah, Y sama dengan 0 kan. Atas, yang atas line condong ni kita dah cari tadi. Y sama dengan negatif, ni apa saja jadi negatif X, negatif 2 per 2 pula. So ni negatif X per 2. So negatif X per 2 tambah 2. Okay, settle untuk limit dan juga dia punya integral, nak dapatkan volume dia. Jadi cari integrate macam biasa. Dah start integration. Okey, integrate maksudnya integration yang pertama ni, ini 0 sampai 4 tadi dia terhilang dekat sini. Integration pertama kita integrate pada Y, so dy. So bila integrate Y, kita dapat 3Y tolak 3 per 4 XY tolak 3 per 2, Y kuasa 2 per 2 kan. So saya dapat 3 per 4, Y kuasa 2. So dia punya limit of integration ataupun bound of integration ni adalah dari 0 sampai negatif X per 2 plus 2 dx. Ok, so 0 sampai 4 masuk macam biasalah. Masuk pada mana? Tengok awak integrate apa. Integrate Y, so masuk dalam Y. Okey, kalau integrate X, masuk dalam X. So dalam ni kita integrate Y, so masuk dalam Y. So saya dapat 3 negatif X per 2 tambah 2 tolak. Saya perhatikan ni, saya tak simplify pun. X darab negatif X per 2 tambah 2 tolak 3 per 4 negatif X per 2 tambah 2 kuasa 2 dx. Ok, tengok panjang. Ok, bila panjang macam ni, saya galakkan awak masuk dalam calculator. Ok, boleh direct masuk dalam calculator yang ni lah. Tapi banyak kurungan ya. Atau kalau awak nak simplify dulu pun boleh. Nak direct masuk calculator dekat sini pun boleh. Atau kalau saya simplify dia, sebabnya nanti kalau panjang-panjang ni kita masuk dalam calculator, dia jadi takut salah. 0 sampai 4. Yang ni saya simplify. Ini saya dapat negatif 3x per 2 ya. So plus
6 minus ni negatif plus so kita dapat 3 over x 3/8 x squared, betul. So ini minus 2 ni 2 ya, so 2 potong kat sini, so saya dapat 3/2 x. Yang ni saya tak kembangkan lah. 3/4 negatif x per 2 tambah 2 kuasa 2 dx. Alright, continue. Okay, saya simplify lagi. Saya tolakkan mana-mana yang saya boleh tolak lah. So ini kuasa 2 saya letak depan. 3/8 x squared. Ni ada x, ni kan sama kan 3x per 2. So ni saya gabungkan, dia jadi negatif 6/2. So 3 lah. So tolak 3x tambah 6 tolak 3/4 negatif x per 2 tambah 2 kuasa 2 dx. Baru saya masuk dalam kalkulator. So kalkulator saya, kalkulator awak MS ke ES ke, dia lebih kurang lah ambil tanda integration dekat sini. So kalau MS dia tak ada display macam ni, tapi tak apa, masukkan sahaja alpha x ataupun apalah. So ni 3/8. So 3/8 x kuasa 2. So alpha x squared minus 3x 3 alpha x plus 6 kan, minus 3 over 4. So 3 over 4 dalam kurungan negatif x per 2. So saya ada negatif alpha x per 2 plus 2 dan tutup kurungan ni lah kuasa 2, jangan lupa kuasa 2 dx. So limit dia dari 0 sampai 4 equal. So dia bagi 4. Ni 0 sampai 4 kalkulator bagi 4, volume dia 4 unit kuasa 3. Sebab apa volume gitu. Okey, senang je kan. Kalau polinomial panjang ni masuk kalkulator dia. Kalau rajin kembangkanlah dia. Sebab apa, bila kita kembangkan dan tambahkan, dia boleh mengakibatkan kita salah dekat sini. Sedangkan sebenarnya dah betul lah, tapi sebab kita salah kembang, kuasa 2 salah expand dan seterusnya, memang boleh jadi salah. Kalau tadi tak nak buat macam saya ni, nak sini pun dah nak masuk kalkulator pun boleh. Sampai tahap ni dah boleh terus masuk kalkulator. So tak ada salah pun, masuk saja di sini. Okey, kita tengok contoh yang B pula. Awak boleh try buat dulu, kemudian baru tengok video, tengok betul tak awak buat. Boleh buat lagi, boleh lajukan sikit dia punya speed untuk video Okey, untuk contoh yang kedua ni, kita ada solid enclosed by x equal to y squared, x equal to 1. Ini 3D Jangan buat 2D pula, 3D sebab ada z equal to 1 tu. Okey, sketch dulu dia punya 3D Try lah buat dulu macam mana dia punya integration dia.
Dah. So first sekali kena sketch dulu dia punya 3D dia. Jadi tengok 3D dia macam mana. Lakarkan dia punya axis dia, axis. So X, Y dan juga Z. Jadi kita ada X equal to Y squared. X equal to Y squared ni nanti saya padam semula ya. Kalau ingat yang video sebelum ni saya ada tunjuk. Kalau X equal to Y squared dia macam ni. Tapi ini X dengan Y lah. Kalau 3D X dengan Y, bayangkan ni X ni Y kan. So dia macam ni lah. Cuma bila dia 3D, maksudnya dia jadi plane ya. Okay. Dia ada lukisan macam ni. So samalah dekat sini. Dia jadi macam kertas yang bergulung. Tapi kertas yang gulungan kertas tu ada function dia boleh. Ada jadi macam ni. Okey, jadi kertas lah. Okey, tapi dia ni kalau plane ni dia bukan solid lagi. Jadi dia kena bounded Dia bounded by X equal to 1. Maksudnya dekat sini X sama dengan 1. Katalah sini X sama dengan 1. Dia potong dekat sini. Okey, betul. Z sama dengan 0. Maksudnya awak punya ni sampai dia tak adalah bahagian bawah ni tak ada. Ni bawah ni tak ada. Jadi dia sampai mana? Dia sampai yang kat sini je. Z sama dengan 0. Maksudnya dia ada dia punya floor yang bawah ni sampai Z sama dengan 0. Dia tak ada. Yang Z negatif ni tak ada Satu lagi Z equal to 1. Z sama dengan 1. Dia potong dekat bahagian atas. Jadi awak akan dapat macam bentuk log tu. Okey. Dan bentuk yang lengkung ni, lengkungnya adalah X sama dengan Y square. Okey So sekarang macam yang tadi sama je. Lepas tu kita kena cari dia punya region dia, R dia. So R dia nak lukis macam mana, awak kena tengok lah X dengan Y. Antara X dengan Y ni macam mana dia punya R. So bawah ni kan kalau pandang dari atas awak akan nampak bentuk bawah macam ni kan. Okay, so buatlah lukis kat sini. Dia macam ni. Alright, R dia. So ini R dia. Okay, settle yang tu. Tandalah dia punya point ni kosong kan. X, Y kosong. Ni berapa tadi? Ni X sama dengan 1. So ni X sama dengan 1. Okay. Okay, ini dari mana? Lengkung ni dari mana? Ini dari X sama dengan Y square. Okay, settle. Okay, itu dia punya 3D dan juga 2D. Ada lagi? Okay, kita tengok dulu formula kita. So kita ada volume, nak cari volume. Bagi ini kita dapat, ini adalah R, ini adalah Z1 minus Z2 dA. So ini equal to Z1 minus Z2. Z1 ni adalah surface atas So surface atas yang mana? Mana permukaan atas awak punya solid? So permukaan atas top surface adalah permukaan yang ini. Betul tak? Z1. Okay, permukaan bawah yang flat dekat sini, Z2. Senang je. Jadi Z1 sama dengan berapa? Z1 sama dengan 1. Sebab apa? Ni flat dekat sini. Kan dia flat ni. Ni flat dia dekat sini. So Z sama dengan 1. Bawah sama lah juga, dia flat pada Z sama dengan 0. So senang dekat situ. Z1 adalah 1, Z2 adalah 0. dA pula awak tengok dy dx dengan dekat sini lah. Nak buat mana? dy dx ke dx dy? Dia actually yang ni dua-dua boleh. Tapi kalau awak buat dy dx, kena pandai cari function dia lah. Dua-dua boleh So saya nak senang, saya akan buat ini. Sebab nanti x ni saya terus ambil function x sama dengan y squared dekat sini. So saya letak dx dy. Okay, tengok kalau saya letak dx dy macam mana
So ini dx dy ya. Jadi kalau ambil dx dy, so dia punya y mesti number, maka y dia saya akan ambil dari permulaan region. Mula region, ni region. So kalau pada paksi y, mula dia dekat mana? Ni kan. Ni berapa ni? Ini berapa ni? Ni berapa ni berapa? Tak tahu kan? Jadi kalau tak tahu, cari intersection. Sebab ini kalau nak cek kat sini ni persilangan antara x sama dengan y squared, satu lagi dengan ni x sama dengan berapa ni? X sama dengan 1. Jadi kita boleh buat cari intersection dia, y squared sama dengan 1. So y sama dengan campur tolak 1. Ada 2 lah. Y sama dengan, dia ada persilangan dia 2, iaitu y sama dengan negatif 1, satu lagi y sama dengan 1. So negatif 1 of course lah dekat bawah ni kan. Satu lagi y sama dengan 1 ke atas. Jadi y awak dari negatif 1 sampai 1. So letak negatif 1 sampai 1. X kita dari mana? X kita adalah dari, kalau tengok ni paksi X, tengok macam mana nak pilih X. Paksi X, region ni belah kiri sekali mana? Ni kan, lengkung ni, betul? Belah kiri pada X ni X, ni region dia, lengkung dia yang belah kiri adalah lengkung yang ni. Lengkung yang ni apa? X sama dengan y squared. Jadi of course lah, limit bawah dia X sama dengan y squared ya. Limit bawah dia adalah y squared. Limit atas dia x yang seterusnya lah. Region ni last dia pada x berapa ni? X sama dengan 1. Okay, so limit atas dia adalah x equal to 1. Okay, so ini awak akan dapat integrate negatif 1 sampai 1. Ini 1, integration 1 dx, awak akan dapat x je lah. X kosong ya. So y kuasa 2 sampai 1 tadi kan, dy. Jadi integration ni kita dapat negatif 1 1. Ini masuk dalam x ya. Sebab apa? Sini kita integrate x ya. So x pula 1 tolak y kuasa 2 dy. Y kuasa 2 dy. Betul ya? So tengok, perhatikan, ini nak masuk kalkulator pun dah boleh. Okay, boleh masuk kalkulator. Kalau tak nak masuk kalkulator pun, dia simple integration saja. So integrate ni pada y, kita dapat y minus y cube over 3 between negatif 1 sampai 1. So ni dapat berapa? So ni dapat 1 tolak 1 per 3. So negatif 1 tolak negatif 1. Negatif 1 ni kita akan dapat negatif 1 jugalah kuasa 3 ya, tambah 1 per 3. Betul? So ini kita dapat 1 tambah 1 2. Ini tak ada so dapat 2. Betul? Ini tolak. So tolak 2. Ini 2. Ini adalah 1, negatif 1 per 3 tolak 1 per 3. Kita dapat negatif 2 per 3. Itu berapa ni? Kena turun bawah juga lah. Okay, negatif 2 per 3. So 2 tolak 2 per 3 apa? 6 tolak 2 4 per 3. 4 per 3 unit square, unit cube. Sebab apa? Isi padu. Okey, kita tengok jawapannya ya. Okey, betul lah. So soalan yang akhir sekali, yang C ni, paraboloid. Okey, yang ni sebenarnya saya nak tunjuk penggunaan pola koordinat ni ya. Tapi kita tengok dulu paraboloid ni, saya tak akan buat sampai habis. Jawapan ni dah ada dekat sini ya. Cuma saya nak tunjuk lah macam mana
Apa masalah dia kalau kita guna Cartesian coordinate, dan kenapa ada wujudnya polar coordinate Okey. Paraboloid kalau awak lakarkan, kalau ingat lagi lah, kalau tak ingat kena refer chapter 1 So paraboloid X, Y dan juga Z So paraboloid ni function parabola hilang pula dah. Padam Okey. X, Y dan juga Z. Parabola ini kalau awak ingat lagi, parabola asal dia adalah Z sama dengan X squared plus Y squared. Dia tak ada square root dekat sini So ini kalau bentuk macam ni, bentuknya macam mana? Dia macam ni, macam mangkuk tu. Dia ke atas sebab apa? Dia positif. Dia ada satu lagi, kalau Z sama dengan negatif X squared, ataupun ini kalau negatif ni kita darabkan, so kita dapat dekat sini negatif X squared tolak Y squared lah, maksudnya negatif dekat depan ni. So kalau negatif macam ni, dia paraboloid yang ke bawah. Okey, boleh faham tapi sekarang masalahnya kita ada 9 kat sini. Kalau maksud ini kat sini, bila dia berada dekat sini, maksudnya dia ada kosong kat sini. Samalah dengan ni, dia ada kosong tambah, yang ni dia ada kosong tolak. Jadi bila ada kosong ni, that's why dia dekat kosong. Jadi kalau ada nombor macam ni 9 kan, maksudnya dia punya bucu ni bucu paraboloid ni berada pada nombor tu. Dalam kes ni 9 kan. So paraboloid awak bucu dia pada 9, ke atas ke bawah. So kalau kita tengok dia negatif dekat sini, negatif X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 kan. Ni negatif, kalau negatif dia ke bawah. Gitu paraboloid awak tu. Sampai mana? Paraboloid kalau ikutkan, dia tak ada limit. Sampai bawah ni, sampai bawah lagi. Okey. Sebab tu dia ada limitkan pada Z sama dengan kosong. So Z sama dengan kosong dekat mana? Dekat sini. Maksudnya paraboloid awak ni kita potong pada Z sama dengan kosong. Hilang. Saya padam barang ni. Okey, maksudnya kita potong pada Z equal to 0 ni potong dekat sini. Ni Z sama dengan kosong, potong. Maksudnya yang bawah ni dah tak ada lah. Padam sekali dengan yang ni. Ni dah tak ada, ni dah tak ada, ni tak ada ni tak ada, ini pun tak ada. Okey, yang ada sampai sini sahaja. Belakang ni adalah Z sama dengan kosong. Okey, faham So paraboloid dia macam ni, bentuk dia macam ni, bentuk macam mangkuk telungkup ke bawah Okey, settle pasal yang tu. Jadi saya padam yang ni. Kita nak tengok yang dia punya 2D pula. Okay. 2D maksudnya X dengan Y dekat mana? X dengan Y, kalau tengok dari atas, nampak apa ni? Projection dia. Nampak projection apa? Tengok dari atas ni lah. Nampak apa? R dia dekat sini kan? Ni. Ni dia punya R dia. Jadi R dia sekarang bulatan. Ni bulatan lah. Ni tak jadi bulat sebab susah nak lukis bulat kat sini. So bulatan, dia punya ni adalah kosong. Dia punya ni pada kosong-kosong dia dekat tengah sini. Okey, tak ada masalah tu. Ni. Okey, ni yang ni. So dia punya origin dia. Radius bagi R ni berapa? So ini adalah XY. Radius bagi R ni berapa? So radius dia adalah berapa ni dekat sini? Ini kalau awak tengok, nak dapatkan ni, dia bersilang apa ni? Dia bersilang lengkung ni dengan bawah ni kan? Titik persilangan dia, baru dapat yang ni. Ini dapat, ni pun dapat nantilah. So kita cek satu dulu, ni dengan ni bersilang ni. Dia bersilang antara apa ni? Ini apa? Ini adalah dari 9 tolak, dekat sini saya tulis 9 tolak X squared tolak Y squared. Betul?
Z sama dengan ni kan. Satu lagi, ini kat mana ni? Ni Z sama dengan kosong. Dia titik persilangan ni. Okey. So kalau saya buat dekat sini, saya patah dekat sini dan tinggal 9 dekat sini, saya akan dapat x squared plus y squared equal to 3 kuasa 2. So ni kita pernah buat dululah, banyak kali kita buat untuk chapter 1 tu. So maksudnya ini bulatan ni jejarinya adalah 3. Okey. So radius dia berapa kat sini? Radiusnya adalah 3. Okey. 3y3 ni radius dia. So ini R yang kita dapat tadi. Okey. Okey, sekarang kita nak cari volume. Volume dia adalah dari Z1 minus Z2 dA. Ini adalah R. Z1 minus Z2. So Z1 dia mana? Z1 adalah permukaan atas. Permukaan atas dia mana? Ni kan. Ini permukaan atas dia. Ni yang lengkung ni. Macam penutup kelapa tu. So ini adalah Z1. Permukaan bawah, yang flat dekat bawah ni lah Z2. Z2 senang je, Z2 equal to 0 Z1 permukaan lengkung tu berapa? Permukaan lengkung tu yang menghasilkan lengkung paraboloid ni function mana? Ni lah. So Z1 awak adalah 9 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So substitute dalam tu. Jadi kita dapat integration ni adalah sama dengan 9 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 dA. dA kita tengok dia punya ni boleh buat mana-mana lah. Katalah saya buat dy dx ya. dy dx. So tengok kalau saya buat bulatan ya. So dy dx maksudnya x kita dari mula region sampai akhir region. So mula region dekat mana? Sini kan, x. Sebab kita ambil x kat luar ni. Okay, start region dekat mana? Okay, start region dekat sini. Okay, akhir region dekat sini permukaan naik akhir. So x awak dari sini ke sini kan. So sini ke sini ni berapa ni? Ini sebab jari 3, ni negatif 3 lah. So negatif 3 sampai 3. Tu boleh masuk dalam integration negatif 3 sampai 3. Masalah y kita berapa? Y kita dari mana? Y kita dari permukaan yang ni, iaitu permukaan yang ni berapa equation dia? X squared plus y squared equal to 3 squared ataupun 9 lah. Ok, so kalau saya nak y, saya buat y squared sama dengan 9 tolak x squared. Nanti y dia akan menghasilkan apa? Campur tolak 9 tolak x squared. Jadi y positif yang atas ni ni yang atas ni warna hijau ni y positif. So maksudnya atas ni adalah y sama dengan positif, iaitu 9 tolak x squared. Ok, y negatif yang bawah ni kan ada 2 y kan, tanpa tolak kan. So y negatif ada yang bawah ni 9 tolak x squared. Ok, jadi kalau nak masuk dalam integration, so negatif 9 tolak x squared. Dia sebab apa? Y bawah sampai y atas adalah positif 9 tolak x squared. Jadi integrate macam biasa. So kalau awak integrate y, tengok sini, dia jadi panjang sikit lah. So kalau integrate y ni, kita dapat integrate pada y so 9y tolak x squared y tolak y cube per 3 from negatif 9 tolak x squared sampai positif 9 tolak x squared dx. So y dari negatif 3 sampai x dari negatif 3 sampai 3. Tengok ni, cuba kalau awak substitute. Ok, negatif 3 sampai 3. So substitute lah 9 tolak x squared tolak x squared sebab masuk dalam y kan, 9 tolak x squared tolak cos 3 pula dah.
9 tolak x kuat kuasa 3 bahagi dengan 3 tolak, sambunglah sendiri ya. Tengok dia boleh selesai, tak ada masalah pun. Lagipun nanti bila sampai dekat bawah ni guna kalkulator je kan. Kalau guna teknik of integration, betul dia agak susah dekat sini. Tapi kalau setakat masuk kalkulator je, dia senang je. Tapi walaupun senang, awak perhatikan ya, dia punya jalan kerja agak remeh. Dekat sini dia agak remeh lah. So bila dia remeh macam ni, kita cari alternatif lain untuk kita solve. That's why untuk menyelesaikan persamaan yang macam ni, yang melibatkan circle, okay, kita perlukan satu metod lain. So itu ialah wujudnya metod untuk polar coordinate. Polar coordinate ni basic dia adalah dari circle. So macam mana polar coordinate ni saya explain dalam next video. Okay, dia tak lekat. Okay, so terima kasih.